Kebelakangan ini kita teruja dengan teknologi yang berasaskan kepada kepintaran buatan, kebijaksanaan buatan, artificial intelligence seperti ChatGPT dan juga Midjourney. Memang hebat. Saya kali pertama mendengar tentang artificial intelligence ni dan berpeluang untuk tanya artificial intelligence ni apa, ialah mungkin lebih kurang dalam tahun 2000-2001 macam tu, ketika saya berada di Belfast kerana senior kami, Kak Nas pada masa tu buat PhD dalam artificial intelligence. Tapi zaman itu mungkin zaman yang masih awal, ya, artificial intelligence ni saya pun taklah berikan perhatian sangat, tengok-tengok sikit-sikit, tapi belajar serba sedikit mengenainya bermula daripada sekitar tahun 2016-2017 ketika saya belajar di Finland, melihat bagaimana artificial intelligence mula diguna pakai dalam penghasilan peralatan-peralatan dalam dunia pembelajaran, kerana bidang kami ialah Learning Technology and Education pada masa tersebut. Memang hebatlah, walaupun tidak sehebat ChatGPT dan juga Midjourney yang ada pada masa sekarang ini. Depan-depan lagi kita tak tahu kan. Tapi saya bukan nak mengulas tentang teknologi tu. Cuma ChatGPT mengingatkan saya kepada apa yang saya faham tentang qadar dan qadar sebagai satu daripada rukun iman kita kepada Allah Subhanahu Taala. Macam mana tu? Artificial intelligence seperti ChatGPT tu, dia tidak boleh buat kerja melangkaui daripada apa yang dirujuknya, dan apa yang dia rujuk ialah apa yang manusia secara kolektif telah hasilkan untuk dia pelajari daripada kerja-kerja manusia ni tadi. So dia tak akan pergi lebih advance daripada apa yang ada dalam pengetahuan manusia. Cuma manusia tu bukan saya seorang, bukan anda, bukan beberapa orang, tapi manusia secara keseluruhannya. Dia data, sumber rujukan dia tu sangat besar. Tapi kita tahu batas dia, secara orang kata hypothetically speaking, batas keupayaan ChatGPT itu adalah pada ilmu, pengetahuan, hasil kerja manusia yang dirujuknya. Dia tak boleh pergi lebih pada itu. Manakala manusia pula, tapi artificial intelligence ni pula, dia bukan hanya replicate apa orang cakap, dia sebutkan, tetapi dia boleh memproses. Dan bila dia proses itu, dia boleh mendatangkan beberapa rumusan, kesimpulan, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul, dan dia boleh belajar dan perkemaskan lagi berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada. Dan itu quite amazing lah kepada kita untuk melihat bagaimana mesin boleh belajar kan. Berbalik kepada persoalan qada dan qadar tadi, ia merujuk kepada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW bahawa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah pena. Dan apabila pena dicipta, Allah memerintahkan kepada pena untuk menulis. Lalu pena bertanya kepada Allah, apakah yang hendak kutulis? Dan Allah memerintahkan kepada pena agar menulis Al-Qadar. Lalu pena itu pun menulislah segala-galanya di dalam apa yang disebutkan sebagai qadar ini, merujuk kepada kewujudan segala-galanya di alam ini hinggalah ke selama-lama sampai ke penghujungnya. Lalu pena itu pun telah kering. Segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini. Di antara benda yang telah dicatatkan oleh pena itu adalah benda-benda yang menjadi enjin di belakang bagaimana alam ini beroperasi. Cause and effect, sebab musabab. Buat ni jadi ni, buat ni jadi ni, buat ini jadi ni. Sebahagiannya manusia dah tahu, sebahagiannya manusia masih mencari dan meneroka. Jika manusia memerhatikan air, memerhatikan angkasa, memerhatikan tubuh badan mereka, mereka akan dapati bahawa segala-galanya begitu harmoni, konsisten, kerana segala-galanya itu tidak random, tidak rawak. Dia berdasarkan kepada ketetapan-ketetapan tertentu. Lagi lama manusia belajar, lagi advance pembelajaran mereka, lebih baik apa yang mereka faham tentang enjin di belakang semua ni tadi.
Jadi kalau mereka tengok air, mereka nampak air mengalir, mereka perincikan lagi, mereka nampak bahawa air itu molekul, kemudian di peringkat 2 hidrogen, 1 oksigen. Bukan saintis yang reka, tetapi saintis menemuinya, melabelnya, menamakannya. Tetapi yang menjadikannya begitu, H2O, 2 hidrogen, 1 oksigen, adalah pencipta air tersebut, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jugalah dengan hal-hal yang lain. Maka hasil penerokaan manusia terhadap bagaimana alam ini bekerja, beroperasi, berasaskan kepada semua yang telah ditetapkan oleh pena tadi, lahirlah ilmu-ilmu seperti kimia, biologi, fizik, yang itu paling mudah lah kan, dan juga segala-gala ilmu lain yang terbit daripada observation manusia. Adakah manusia mampu untuk buat sesuatu yang di luar daripada yang telah dicatatkan oleh pena tadi? Katalah saya terfikir nak buat satu benda yang langsung tak masuk akal, iaitu, macam mana saya nak fikir ya? Saya nak balik ke rumah saya di atas bukit sana Nun, dalam keadaan yang paling pelik, iaitu saya berjalan dengan kepala di bawah, kaki ke atas. Masih lagi dalam pilihan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan apakah akibat-akibat daripada perbuatan saya itu juga sudah pun ada dalam variables yang telah ditetapkan tadi. Saya tak mungkin boleh come up with something yang di luar daripada ilmu Allah. Maka apa jua perbuatan saya, pastinya perbuatan itu ada di dalam ilmu Allah, dalam erti kata ada di dalam semua perkara yang telah ditetapkan, yang ditulis oleh pena ni tadi. Jadi manusia tidak mungkin boleh pergi lebih daripada apa yang telah Allah izinkan, tetapkan dalam pilihan-pilihan yang mereka jangkau, dan tidak akan berlaku di alam ini walau satu perkara pun yang bukan dalam apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dilemanya akan timbul ialah kalau begitu, jika saya memilih untuk buat satu-satu perkara, adakah perbuatan saya memilih itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketetapan tadi? Di sini berlakulah jurang yang besar di antara cara manusia umat Islam sendiri memahami. Ada yang pergi ke peringkat yang ekstrim pada menggambarkan manusia ini seperti kapas yang terapung-rapung terbang di udara, langsung tak ada pilihan atas apa yang berlaku kepada dirinya dan apa yang dia buat, kerana semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Sebahagian yang lain pula pergi kepada yang ekstrim di sebelah sana pula, bahawa semua perbuatan manusia adalah bebas, tiada ada langsung campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tersepitlah Jabariyah dan Qadariyah ini pada dimensi ekstrim mereka. Ahli Sunnah wal Jamaah menyeimbangkan di antara dua dimensi yang ekstrim tadi. Cuma macam mana Ahli Sunnah wal Jamaah nak terangkan keseimbangan itu dalam bahasa zaman sekarang ni, yang tu yang ulama-ulama kena come up with a way of explaining it dalam bentuk yang generasi orang sekarang ni mudah nak faham. Apa yang mungkin boleh membimbing kita, yang boleh membantu kita, ialah qada dan qadar ini tidak menjadi rujukan kita untuk kita bercakap tentang benda yang kat depan. Contohnya, saya tak nak bekerja kerana Allah telah menetapkan bahawa saya tidak bekerja, dan kalau saya bekerja pun kerja tu tak berhasil. Mana kamu tahu, kan? Qadar boleh menerangkan sesuatu yang kita telah tahu ianya berlaku, termasuklah benda-benda yang diberitahu kepada kita melalui sumber sejarah, termasuk seperti daripada Quran, daripada Sunnah. Maka sebab itu Ubadah bin As-Samit dalam pesanannya kepada anaknya, Al-Walid, kalau tak silap saya, nanti saya sediakanlah rujukan di dekat bahagian description tu, menyatakan bahawa di dalam qadar Allah SWT itu ada padanya ketetapan Fir'aun sebagai ahli neraka. Begitu juga dengan Abu Lahab. Tetapi untuk diri kita, yang boleh bimbing kita berkenaan dengan qada dan qadar ini ialah satunya, kita tak tahu apa yang Allah dah tetapkan pada kita. Maka
menyoalnya, kita tidak berada di premis untuk menyoal apa yang Allah dah tetapkan kepada kita. Yang ada dalam pemahaman kita, pengetahuan kita, sesuai dengan kita ni sebagai makhluk hamba dia, ialah kita mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan. Kalau saya nak berhentikan rakaman ni dan balik ke kereta sekarang, saya bebas untuk pilih buat keputusan tersebut. Dan kebebasan itu tidak ada makhluk lain yang lebih bebas untuk membuat pilihan seperti manusia. Manusialah yang paling mempunyai kebebasan sepenuhnya di antara baik dan buruk, di antara dimensi malaikat dan juga dimensi syaitan, di antara sifat kebinatangan dengan sifat kemalaikatan. Manusia itu boleh memilih sepenuhnya, dan pilihan-pilihannya melayakkan dia untuk dipertanggungjawabkan ke atas pilihan-pilihan dia. Tapi akhirnya pilihan-pilihan itu membawa kepada apa? Yang itu, saya bukan jiran Allah, saya bukan kawan Allah, saya bukan Tuhan yang satu lagi, untuk saya seolah-olah berada sama level dengan Allah untuk menyoal Allah, apa yang Allah tetapkan. Saya adalah hambanya, maka saya merendah diri dan cukup dengan mengimani bahawa saya terus berusaha sepanjang hidup. Tidak ada apa-apa yang berlaku kepada diri saya, tidak ada apa-apa yang terbit daripada natijah pilihan-pilihan yang saya buat, melainkan semuanya ada dalam ketetapan-ketetapan Allah yang saya telah pilih sebahagiannya untuk saya laksanakan. Maka yang terjadi kerana semuanya adalah hakikatnya daripada Allah, maka saya perlu terus berusaha mencari hikmah, meninjau kebaikan di sebaliknya, walaupun pada sepahit-pahit perkara. Seperti mana yang diwasiatkan juga oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu kepada anaknya, bahawa tak ada apa-apa yang berlaku dalam hidup ini dengan maksud untuk kejahatan ke atas kita. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah kita ini, kami ini ditimpa dengan apa-apa musibah, melainkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Bila Allah gunakan perkataan untuk kita, impak dia sangat besar, kerana semua yang terjadi adalah tetap sesuatu yang bermaksud untuk kita mendapat kebaikan. Dan kita takkan ada mindset itu, kita takkan ada paradigm itu, kecuali kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Kegelisahan, anxiety, rasa panik, memikirkan perkara-perkara yang kita tidak tahu, boleh terjadi secara organik kerana ada gangguan, ada impairment tertentu dalam otak manusia, dalam tubuh badannya. Tetapi daripada portion yang berkaitan dengan pilihan-pilihan manusia, keimanan kepada Allah banyak menyumbang untuk mententeramkan kita, agar kita tidak gelisah dengan apa yang kita tidak tahu, agar kita tidak overthinking pada perkara-perkara yang di luar daripada kawalan kita. Dan kalau kita jadi seorang pakar dalam apa bidang sekalipun, orang yang paling pakar dalam dunia, kita sedar bahawa ilmu Allah itu adalah lebih daripada 7 lautan, dan ilmu kita tak sampai setitik daripada 7 lautan tersebut. Maka akhirnya pakar ini tetap melapik consultation dia, nasihat dia, pendapat dia dengan ungkapan insya-Allah. Begitulah, wallahu alam.